Salam sejahtera saya ucapkan. Tajuk pembentangan kami ialah penggunaan media massa mempengaruhi persepsi politik di Malaysia. Saya Nur Emiliana binti Muhammad selaku pembentang pertama. Pembentang yang kedua ialah Thayyibah binti Ahmad Tauhid dan pembentang yang terakhir ialah Siti Aisyah Hasmanida binti Ahmad. Kita mulakan dengan peranan media massa terhadap politik di Malaysia. Media massa secara umumnya adalah wacana penyampaian maklumat yang lebih moden dan terkini, di mana dalam media massa terdapat pelbagai perkongsian, forum-forum yang dikongsi oleh penulis yang bebas mengkritik tanpa beralas ataupun mempunyai sifat sentimental. Media massa juga dikatakan adalah platform yang mudah untuk masyarakat ataupun rakyat pada hari ini mendapatkan maklumat dan juga berkongsi pandangan mereka secara peribadi tentang sesuatu isu yang sedang berlaku ataupun sedang hangat diperkatakan. Jadi, perkembangan teknologi maklumat adalah seperti penggunaan media massa yang merangkumi media cetak, media elektronik, media alternatif dalam dunia politik tempatan maupun antarabangsa secara tidak langsung telah mewujudkan satu suasana baru dalam perkembangan politik dan juga pandangan terhadap politik tempatan maupun dunia. Perkongsian yang ditulis oleh pengkritik-pengkritik ini adalah bersifat bebas dan menyampaikan pandangan mereka secara terang-terangan tanpa beralas ataupun bersifat lebih sentimental dalam menyampaikan maklumat dengan cara yang lebih sopan. Peranan media massa terhadap perspektif politik di Malaysia. Pertama, dengan adanya media massa, ia berfungsi sebagai ejen penyebaran propaganda politik. Kedua, dengan adanya media massa, ia telah menggantikan media tradisional di mana rakyat lebih tertarik dengan medium komunikasi moden ataupun baharu berbanding dengan medium komunikasi lama seperti surat khabar. Yang ketiga, media massa menyalurkan maklumat politik dengan lebih banyak berbanding media konvensional kerana berita melalui media ini telah ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Keempat, media massa telah membantu mereka untuk memahami sesebuah isu politik melalui maklumat yang disediakan dan dikongsi di media massa seperti Facebook. Di mana dengan adanya perkongsian seperti ini, masyarakat kita lebih mudah untuk memahami isu-isu yang diperdebatkan atau diperkatakan. Selepas misi #Botak Challenge untuk mengumpulkan wang bagi menjayakan kempen satu keluarga satu laptop di daerah Muar berjaya direalisasikan, Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mula mengagihkan kira-kira 50 buah komputer riba hari ini. Penyerahan komputer riba fasa pertama melibatkan 50 mahasiswa daripada keluarga berpendapatan rendah itu diadakan secara ringkas di Dewan Hajah Hasanah Muar. Syed Saddiq meletakkan sasaran untuk memastikan kira-kira 500 keluarga di parlimen itu memiliki sekurang-kurangnya sebuah komputer riba seiring dengan keperluan pelajar khususnya ketika pandemik COVID-19 ini. Menurut beliau, memandangkan kutipan kempen dijalankan melepasi sasaran yang amat memberangsangkan, beliau menjangkakan lebih banyak keluarga yang akan menerima manfaat itu. Selepas ini akan ada banyak lagi program untuk proses pengagihan. Ahli politik juga mengambil pendekatan dengan menggunakan media sosial sebagai platform untuk mereka menzahirkan tentang sesuatu perkara. Sebagai contoh, YB Syed Saddiq yang mensasarkan kutipan sebanyak 200,000 untuk kempen satu keluarga satu laptop di daerah Muar Johor dan menyatakan hasratnya jika wang kutipan tersebut telah mencecah sasaran, beliau akan membotakkan rambutnya. Walaupun ia kelihatan seperti politik tidak matang bagi setengah pihak, tetapi kempen ini sebenarnya telah berjaya dalam tempoh 5 hari dan wang kutipan telah pun mencecah sasaran lebih daripada 383,000 daripada
sasaran pertama mereka. Ini adalah hasil daripada kuasa viral ataupun kuasa perkongsian di media sosial. Ini bermaksud tidak semua perkara yang dizahirkan di media sosial itu adalah perkara yang tidak baik. Terdapat juga perkara-perkara yang positif yang dipamerkan. Jika pendekatan ini diambil dengan baik, maka banyak perkara yang bermanfaat dapat dilakukan oleh ahli politik tersebut. Namun begitu, masih ada segelintir ahli politik yang menggunakan media massa sebagai tempat untuk bertelingkah sesama mereka. Perkara ini secara tidak langsung akan menarik perhatian netizen ataupun rakyat dan mereka akan membuat kesimpulan yang negatif tentang ahli politik tersebut. As Malaysia battles to contain the COVID-19 virus, authorities have been carrying out military-style operations across the capital, Kuala Lumpur. In the name of public health and safety, they've rounded up illegal foreign workers. When you look at these raids, you can't help but think, is this the practical reality of dealing with a pandemic, or is it racism? We are treating them like an animal. This is not the way to treat a migrant worker. This is not the way to treat a human. Bertindak zalim, tidak betul. Mereka tidak berhak untuk berada di negara kita kerana masuk secara haram. 101 East investigates why so many foreigners are being locked up in Malaysia's lockdown. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai isu kebebasan media yang berlaku di Malaysia. Laporan berita Al Jazeera yang bertajuk Lock Up in Malaysia, lockdown ini menunjukkan berlakunya satu kebebasan media dalam menyampaikan sesuatu maklumat atau berita yang sememangnya tidak mendapat kebenaran yang sah daripada pihak kerajaan Malaysia. Tindakan Al Jazeera menerusi laporannya mendakwa bahawa terdapat diskriminasi perkauman ketika Malaysia mengendalikan COVID-19. Perkara ini bukan sahaja menimbulkan kemarahan daripada pihak kerajaan, malahan rakyat Malaysia sendiri berasa terkesan dengan tindakan yang diambil oleh media Al Jazeera ini. Kerajaan menganggap laporan itu tidak benar kerana tindakan yang dilakukan oleh kerajaan adalah berdasarkan undang-undang. Kerajaan menggunakan Akta Immigration untuk menangkap pendatang asing yang tiada dokumen yang sah. Pihak kerajaan sendiri membuat layanan yang sebaiknya dengan menyediakan tempat kuarantin yang selesa dan makanan. Laporan berita Al Jazeera ini dilihat seperti melanggar Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penyalahgunaan kemudahan dan perkhidmatan rangkaian. Laporan tersebut seolah-olah memperlekeh hak kebebasan media di Malaysia. Kerajaan kekal percaya dan mendukung kebebasan media. Namun ia tidak bermakna boleh melaporkan apa sahaja perkara yang tidak benar. Bersesuaian dengan itu, dapat dilihat bahawa teori tanggungjawab sosial dapat dikaitkan dengan perkara ini. Teori ini lahir dari hakikat kebebasan itu adalah merupakan hak sekaligus tanggungjawab. Perintah tidak berhak menyekat akhbar dan media yang dimiliki oleh individu, institusi khusus atau swasta. Oleh itu, mereka memegang prinsip dalam masyarakat mencerminkan kepelbagaian idea dan pandangan tanpa pengaruh kerajaan. Satu-satunya kuasa yang membatasi media ialah keinsafan dalaman petugas media itu sendiri atau dasar khusus yang digubal oleh institusi media berkenaan untuk para petugasnya. Rakyat bebas membaca atau mengikut media informasi yang selaras dengan kecenderungan mereka. Selain itu, teori ini menyatakan bahawa mereka bebas dan mengikut pendirian masing-masing meskipun bercanggah dengan pendapat rasmi orang yang berkuasa. Oleh itu, dapat dikatakan bahawa media merupakan satu medium yang penting dalam politik. Namun, jika salah penggunaannya akan menjejaskan sesebuah kerajaan.
Seterusnya, saya akan menerangkan tentang impak kebebasan media terhadap politik di Malaysia. Impak yang pertama ialah media dijadikan alat untuk mempengaruhi partisipasi rakyat dalam hal politik di Malaysia. Kebebasan media di Malaysia perlu dikawal, terutamanya berkaitan hal politik di Malaysia. Hal ini demikian kerana media boleh mempengaruhi minda rakyat dan memberi imej yang buruk kepada parti politik. Jika terdapat berita-berita palsu atau fitnah yang disebarkan daripada orang yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contoh, media akan dijadikan medium utama untuk perhubungan antara parti politik dan juga rakyat ketika pilihan raya. Ini kerana media digunakan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk memilih parti yang dipercayai dan memberi sokongan kepada parti tersebut ketika pilihan raya. Media yang menyebelahi pihak kerajaan seperti buletin utama semestinya akan mula menyiarkan berita yang tidak pasti tentang parti pembangkang untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat untuk memilih parti kerajaan yang sebelumnya. Berita palsu atau berita yang tidak pasti ini semestinya akan mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam memilih parti yang akan mereka membuang undi. Manakala media yang dikawal secara peribadi oleh setengah parti akan mula memainkan peranan mereka dalam menyebarkan berita tidak pasti tentang pihak parti lain. Oleh itu, ia akan mempengaruhi pemikiran masyarakat dan mendapat sokongan daripada masyarakat. Kebanyakan parti politik akan menggunakan media massa seperti media elektronik dan media cetak untuk menarik undi rakyat. Keadaan ini akan menjadikan keadaan politik di Malaysia huru-hara dan timbul rasa tidak percaya kepada wakil rakyat. Kesan seterusnya ialah media dapat memberi peluang kepada rakyat untuk memberikan pendapat berkaitan isu politik di Malaysia. Orang awam dapat memberi pendapat mereka berkaitan isu politik di Malaysia. Kebiasaan jika berkaitan dengan isu politik di Malaysia, isu tersebut perlu dibahas dengan teliti. Hal ini demikian kerana jika isu tersebut dianggap sensitif ataupun dilihat sebagai satu hasutan, ia boleh dikenakan undang-undang. Hal ini telah dipertikai oleh rakyat Malaysia kerana Malaysia dianggap sebagai satu negara demokrasi. Sebagai negara demokrasi, Malaysia sepatutnya memberikan peluang kepada rakyat untuk memberi pendapat berkaitan isu politik di Malaysia. Media di Malaysia dianggap tidak bebas kerana adanya akta yang mengongkong media di Malaysia untuk melaporkan suara rakyat atau berkaitan isu politik bagi pihak kerajaan. Dengan adanya akta-akta tersebut, rakyat menjadi takut untuk memberi pendapat atau menyuarakan pendapat mereka berkaitan isu politik di Malaysia. Seharusnya, media di Malaysia lebih terbuka untuk memberi peluang kepada rakyat dalam menyatakan pendapat mereka berkaitan isu politik di Malaysia. Kesimpulannya, perkembangan media massa membawa satu pembaharuan dalam situasi politik di Malaysia. Kepantasan media massa dalam menyebarkan sesuatu maklumat telah mencetuskan fenomena tular yang membolehkan maklumat yang dikongsi diakses oleh sesiapa sahaja. Sekiranya media gagal dalam mengawal maklumat yang tidak ditapis ataupun menyebarkan maklumat yang palsu, hal ini boleh menyebabkan suasana atau situasi politik di Malaysia menjadi huru-hara. Sekian, terima kasih.